Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Seperti yang kita tahu sebelum ini, semasa Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang mungkin akan ditamatkan kontraknya, tetapi akhirnya kontrak beliau tetap disambung. Dan hari ini pula, saudara-saudara, terdapat satu lagi kabar yang mengejutkan. Mungkinkah kabar ini di mana menggesa supaya Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini Tan Sri Azam Baki untuk ditukar? Adakah kita boleh samakan ini dengan Tan Sri Azam Baki di arah letak jawatan? Nah, apa sebabnya? Saudara-saudara, di dalam satu artikel dari Sinar Harian, Azam Baki perlu diganti demi memastikan kebebasan SPRM. Kenyataan dari C4 Center. Susulan kenyataan yang membela timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terhadap dakwaan rasuah pilihan raya. Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme C4 Center menggesa Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dalam satu Tan Sri Azam Baki supaya segera diganti. Dalam satu kenyataan, C4 Center menegaskan Azam mesti diganti sebagai sebahagian daripada pembaharuan segera bagi memastikan kebebasan SPRM dalam melaksanakan tugas. Pembaharuan segera mesti dilaksanakan bagi memastikan kebebasan SPRM termasuk penggantian serta-merta Ketua Pesuruhjaya. Kerana Azam telah berulang kali menunjukkan bahawa kredibiliti SPRM telah merosot di bawah kepimpinannya, kata kumpulan tersebut pada Khamis. Oke, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saya mengambil di sini ayat tentang menunjukkan bahawa kredibiliti SPRM telah merosot. Adakah Anda setuju dengan kenyataan di mana kredibiliti SPRM hari ini telah merosot? Seperti yang kita tahu, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ada sahaja sindiket yang ditumpaskan, ada sahaja tangkapan pendedahan dari SPRM. Kita dapat lihat setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, SPRM semakin agresif. Bukankah itu satu perkara yang baik? Dalam artikel ini lagi, kumpulan itu berhujah bahawa terdapat bahawa bertentangan dengan kenyataan Azam, terdapat ulasan undang-undang untuk SPRM menyiasat pengumuman Ahmad Zahid baru-baru ini mengenai geran persekutuan untuk kumpulan belia Terengganu. Kerana terdapat petunjuk bahawa jumlah itu mungkin dinaikkan bergantung kepada keputusan PRN. C4 Center memetik Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang merangkumi amalan rasuah dan termasuk menawarkan atau menjanjikan sebarang wang atau balasan berharga untuk mana-mana pengundi, yang mana boleh ditafsirkan dengan cara yang meliputi tindakan Ahmad Zahid, kata kumpulan itu. Ahmad Zahid yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah semasa Majlis Kementerian di Terengganu pada 28 Jun mengumumkan peruntukan RM250,000 kepada Majlis Belia Terengganu dan RM200,000 kepada pasukan bermotosikal di seluruh negeri. Ahmad Zahid meminta belia yang hadir pada majlis itu untuk mengundi gelombang biru dan merah pada PRN. Jadi saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda? Adakah Azam Baki patut ditukar? Ataupun adakah di sini Ahmad Zahid yang patut dikenakan tindakan undang-undang? Tapi semua itu menjadi persoalan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan share video ini dan tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Hari ini kita akan bercakap tentang isu kecurian unsur nadir bumi ataupun REE.
Dan ini tidak lain dan tidak bukan melibatkan nama besar PAS, pemimpin PAS, yaitu Menteri Besar Kedah sendiri, Muhammad Sanusi. Setelah timbul tentang isu kecurian unsur nadir bumi, banyak spekulasi yang dibuat. Ada yang kata PAS ini jahat, ada yang kata Menteri Besar Kedah jahat, ada yang kata Menteri Besar Kedah patut ditangkap. Saudara-saudara, menurut satu dapatan saya dari sebuah page Facebook, telah mendedahkan 12 fakta. 12 fakta anak muda faham macam mana berbilion ringgit unsur nadir bumi REE dicuri oleh pekerja warga negara Cina yang Sanusi bawa masuk. Sudah pasti ramai yang membuat spekulasi, adakah pekerja warga negara Cina yang di bawah Sanusi bekerja sama dengan Sanusi, dan semua hasil yang dicuri itu dibahagikan. Nah, itu menjadi persoalan. Dalam sebuah page Facebook yang bernama Ana Tahu, 12 fakta anak muda faham macam mana berbilion ringgit unsur nadir bumi REE dicuri. Yang pertama, nadir bumi ataupun rare earth element dicuri dari Bukit Enggang dalam Dun Sanusi, yaitu Jeneri, di tanah milik Perbadanan Menteri Besar ataupun MBI. Yang kedua, REE ialah logam penting dan mahal digunakan untuk hasilkan telepon pintar atau chip komputer dan diperlukan dunia kini. Yang ketiga, kerja mencuri REE dilakukan oleh pekerja mahir dari negara Cina yang dibawa masuk oleh MBI dan dimohon melalui KDN. Yang keempat, dianggarkan berbilion ringgit REE milik rakyat Kedah telah dicuri selama beberapa bulan sebelum ianya dikesan, yaitu semasa Sanusi menjadi MB. Yang kelima pula, saudara-saudara, tiada lesen perlombongan REE dikeluarkan pihak berkuasa dan hanya lesen eksplorasi, yaitu mencari REE telah dicuri. Yang keenam, kecurian terbongkar apabila berlaku kemalangan lori pencuri mengangkut REE dan 185 guni REE bernilai Rm3,5 juta pada Oktober 2022. Ini baru satu lori. Dan yang ketujuh, banyak lori pencuri berperangai ala Samseng keluar masuk dari Bukit Enggang dan penduduk telah banyak kali membuat laporan polis, tapi tiada tindakan oleh kerajaan negeri. Pekerja ini tidak boleh berbahasa. Yang ke-8, MBI telah didenda Rm500.000 oleh PTJ Negeri Kedah dan Rm130.000 oleh Jabatan Hutan Negeri Kedah pada Oktober 2022. Yang ke-9, Sanusi cuba berlepas diri dari aktiviti mencuri nadir bumi ini, walhal dia merupakan pengurusi MBI. MBI adalah setara dengan batang tubuh Menteri Besar, malah MB boleh membuat keputusan berkaitan MBI tanpa terikat kepada lembaga penasihat atau Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK. Rujuk keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes MBI Selangor vs Faeka Husin 2021 4 MLRE 29. Yang ke-10 pula, terdapat 4 sekatan masuk ke tanah MBI dan lori pencuri lepasi ke semua 4 sekatan itu untuk seludup REE ke pelabuhan. Kalau tidak komplot,
tak mungkin semua security sekatan MBI buta. Yang ke-11 pula, 52 lelaki ditahan dalam serbuan dibuat pada Februari 2023 oleh polis, Jabatan Mineral, Jabatan Hutan, Pejabat Tanah, Peralatan dan Mesin dirampas. Manakala yang ke-12 pula, tuan-tuan dan puan, CEO MBI, pegawai kanan MB, dan seorang pengarah syarikat telah ditahan pada Julai 2023 berhubung rasuah dan salah guna kuasa dalam perlombongan RII dengan jumlah rasuah melibatkan Rm13 juta. Perlombongan secara haram didakwa mendapat perlindungan pihak berkuasa sejak 2020. Saudara-saudara, kita juga tahu perkara ini amat serius. Dan nama Menteri Besar Kedah, Sanusi, yang terlibat dengan perkara ini disebabkan ini berlaku dalam Dun Sanusi, yaitu di Jeneri, di mana ini berada di tanah milik Perbadanan Menteri Besar MBI. Semua fakta ini saya ambil dari Facebook page Ana Tahu. Nah, kalau fakta ini semua benar, adakah Sanusi dan rakan-rakan komplotnya mungkin bersama dengan kepimpinan PN yang lain, mungkin saja, ataupun siapa saja rakan komplotnya akan ditangkap sekiranya dapat dibuktikan bersalah. Nah, di dalam ruangan komen Facebook page Ana Tahu melalui 12 fakta yang dikongsi, dan di dalam ruangan komen ada yang kata, fakta yang cukup padu dan jitu, tapi sayang hanya boleh menarik pengundi atas pagar. Yang dah tak subtu tetap tak jalan. Adakah dengan ini pengundi-pengundi PAS hari ini, ataupun pengundi Sanusi sendiri, yang mungkin sudah setia bersama dengan Sanusi, setia dengan PAS, mengetahui fakta ini tetapi masih backup apa yang telah dilakukan oleh mereka? Ataupun adakah mungkin juga pengundi PAS akan undur diri dan mengundi parti yang lain, ataupun mengundi kerajaan hari ini, PHBN, setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh pimpinan PAS di Kedah? Ada juga kata di dalam ruangan komen, jahatnya PAS. Ada kata, harap pentaksub Nusi telan kahak sendiri. Pakaikan penyamun ini baju oranye secepat yang boleh, bukti sudah kuku. Di sini kita sudah dapat lihat bahwa ada yang komen mahu Sanusi ditangkap. Dan ada satu komen di sini, saya rasa ini dari rakyat dari negeri Kedah, berkata, MB kami nangoi. Pembuka kata, puji-pujian untuk Walaun, seluang bak kata lebay, kepala Bapak Hang, dalam nada lembut untuk Walaun, seluang sekeluarga. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi kejutan. Ada kata di sini, lebay pun menipu. Nah, menurut 12 fakta sebentar tadi, menurut Anda apa komen Anda? Tuan-tuan dan bersama, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.